Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini bersama-sama dalam insya-Allah dalam sesi tadabbur Al-Quran setiap muka surat. Alhamdulillah hari ini kita daripada Kuala Belait, Brunei Darussalam. Kita akan bersama-sama di muka surat 575 insya-Allah pada hari ini. Jadi hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di dua surah insya-Allah, iaitu yang pertama sekali di surah Muzammil dan kemudian selepas daripada itu kita akan bersama-sama di surah Al-Muddathir. Al-Muzammil kita hanya ada satu ayat saja pada hari ini, itu ayat yang ke-20 dan ayatnya agak panjang, dan selepas itu kita akan masuk kepada surah Al-Muddathir dan ayatnya ialah daripada 1 sehingga ayat yang ke-17. Jadi insya-Allah kita bersama-sama, saya akan bacakan sebahagian sahaja daripada ayat 20 surah Al-Muzammil kerana dia agak panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar alima an lam tuhsuh fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sadaqallahul azim. Itu adalah sebahagian daripada ayat surah ayat yang ke-20 daripada surah Al-Muzammil. Jadi sebagaimana telah kita sebutkan sebelum daripada ini, bahawa surah Al-Muzammil ini dikatakan oleh sebahagian besar daripada ulama ia terbahagi kepada dua, iaitu sebahagian daripadanya iaitu daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-19 ianya adalah diturunkan di Mekah. Tetapi ayat yang ke-20 ini yang kita baca kepada pagi ini adalah merupakan ayat yang diturunkan di Madinah menurut sebahagian daripada ulama. Tapi apa pun, apa yang dapat kita simpulkan daripada pembahagian kedua-dua bentuk ayat ini, iaitu ayat yang satu, ayat yang pertama sehingga yang ke-19, ia menceritakan bahawa kepentingan kepada umat Islam ni, kepada orang Islam, terutama pada masa tersebut dan juga pada masa sekarang lah, iaitu pentingnya untuk mereka ini sembahyang pada waktu malam, iaitu ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Jadi ianya telah dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman bermula daripada turunnya ayat ini sehinggalah kepada turunnya ayat yang ke-20 ini. Ayat yang ke-20 pada hari ini yang kita akan baca adalah merupakan dikatakan adalah sebagai menasahkan, iaitu mengubah hukum daripada yang pertama, iaitu yang pertama mewajibkan kepada orang-orang yang beriman, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam of course, dan juga kepada orang beriman supaya menunaikan solat malam. Tapi selepas daripada turunnya ayat ini, ayat yang ke-20 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkanlah keadaan bagaimana umat Islam ni yang telah melaksanakan segala-galanya itu, dan kemudian mereka ini memang menjadi kesukaran kepada mereka kerana mereka ni suka untuk mengira waktu tersebut kerana Allah Subhanahu wa taala meminta kepada mereka supaya ini mereka sembahyang 1/3, 2/3, bahagian separuh, nisf. Jadi pengiraan ini agak sukar terutama pula kerana perubahan musim daripada musim panas ke musim sejuk dan sebagainya. Jadi pengiraan ini dalam keadaan mereka ini tidak mempunyai jam pada waktu itu, dan bahkan kalau kita mempunyai jam juga pada masa ini untuk mengira 1/3, 1/2, 2/3 adalah menjadi satu kesukaran untuk mengingati perkara-perkara tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara ini, kerana itulah maka Allah Subhanahu wa taala menurut ulama menurunkan ayat ini untuk memberi kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Apa Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat ini? Jadi insya-Allah kita sama-sama tengok ayat yang ke-20 daripada surah Muzammil ini. Allah Taala katakan, ya inna rabbaka, sesungguhnya Allah Taala tahu. Jadi memang Allah Taala tahu. Semasa Allah Taala menurunkan ayat yang pertama meminta mereka supaya solat malam pun sebenarnya Allah Taala tahu. Tetapi Allah Taala nak melihat bagaimana pelaksanaan orang-orang yang beriman ini terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah kita pada hari ini, kita mestilah menunaikan sekadar kemampuan kita
apa yang kita mampu. Bahkan dikatakan sebahagian daripada sahabat pada masa tersebut telah menunaikan solat malam ini melebihi daripada apa yang diminta, kerana mereka takut mereka tidak melaksanakan apa yang diminta. Jadi Allah Ta'ala kata sini, Allah Ta'ala tahu annaka taqumu adna min sulusail laili, bahawa kamu wahai Muhammad bangun pada adna min sulusail laili. Kan adna ni maknanya aqal, maknanya kurang kurang daripada 2/3. Kerana apa? Bukan kerana inginkan kurang, tetapi kadang-kadang kerana tidak dapat memastikan dengan tepat ataupun wanisfahu, ataupun kurang daripada separuh, ataupun wasulusahu, ataupun 1/3. Jadi artinya di sini itu satu bacaan untuk ayat ini. Untuk ayat ini, perkataan ini ada dua bacaan sebenarnya, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama qiraat, iaitu yang pertamanya min sulusayil laili wa nisfahu. Itu adalah bacaan yang kita bacalah biasanya, tetapi ada juga bacaan lain, iaitu apa, wa nisfihi dengan baris di bawah, dan juga wa sulusihi dengan baris di bawah, bukan baris di atas. Kita baca biasanya wa sulusahu, kita baca nisfahu. Jadi adalah perbezaan sedikit memberi pengertiannya, tetapi secara kesimpulannya kita boleh katakan, iaitu ulama-ulama memberi makna, iaitu para sahabat Nabi SAW tidak dapat mengiralah dengan tepat pada masa itu. Allah Ta'ala kata adna min sulusail, kadang-kadang terkurang daripada 2/3, kadang-kadang terkurang daripada 1/2, kadang-kadang kurang daripada sulus, daripada 1/3. Wa ta'ifatum minal lazina ma'ak, dan juga begitu juga sebahagian, satu kumpulan daripada orang-orang yang bersama dengan kamu, iaitu para sahabat lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Allah Taala kata, Nabi kamu wahai Muhammad, kamu telah menunaikan apa yang diminta oleh Allah, dan begitu juga sebahagian daripada kumpulan orang-orang sahabat ini telah menunaikan bersama-sama dengan kamu. Menurut ulama, adakah yang lain-lain, sebahagian yang lain tidak menunaikan bersama dengan kamu? Ulama berkata tidak. Semua para sahabat menunaikan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi cumanya ada sebahagian daripada mereka telah menghadiri ke masjid bersama untuk membuat apa yang dibuat oleh Nabi di dalam masjid. Jadi erti di sini ialah bukan maknanya sebahagian mereka tak sembahyang, tidak, tapi mengatakan bahawa mereka semua sembahyang, tapi ada yang sembahyang di rumah, ada yang sembahyang di masjid dan sebagainya. Jadi wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar. Allah Taala sebutkan sini kan, iaitu yang menentukan siang malam ni, yang menentukan waktunya, timingnya kan, 1/3 semua ni kan. Allah Taala, manusia ni tidak mampu sebenarnya mengira dengan tepat. Sebab tu Allah Taala kata situ, alima allan tuhsuh fataba alaikum. Kamu semua, Allah Taala tahu, kamu semua tak mampu untuk tuhsuh kamu nak kira dengan tepat kan waktu-waktu ataupun pembahagian-pembahagian tersebut. Jadi oleh kerana itulah Allah Taala kata, iaitu Allah Taala kata pun fataba alaikum, oleh kerana tersebutlah maka Allah Taala telah taba alaikum. Taba sini mempunyai dua makna. Yang pertamanya diberikan oleh ulama tafsir, kata taba di sini Allah Taala mengampunkan kamu. Mengampunkan kamu kerana apa? Kerana kesilapan kamu kemungkinannya dalam pengiraan. Kamu kira tak tepat. Jadi oleh kerana pengiraan kamu tidak tepat, maka Allah Ta'ala ampunkan kamu. Tetapi ada setengah ulama lagi memberi makna taba alaikum di sini, artinya ialah Allah Ta'ala telah kembali, iaitu kembali apa? Menarik balik hukum tersebut. Jadi Allah Ta'ala menarik balik hukum tersebut. Faqra'u. Jadi sekarang hukum barunya apa? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah daripada Quran. Jadi ulama tafsir kebanyakan yang mengatakan faqra'u di sini maksudnya bukan baca, tapi maksudnya ialah sembahyang lah. Kerana apa? Kerana bacaan itu merupakan part yang utama dalam sembahyang, sebagaimana solatul lail, sembahyang malam. Sembahyang malam ni perkara yang besar dalam sembahyang malam ni adalah bacaan tu, qiraat tu, iaitu qiraatul Quran. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Taala sebut sini, maka faqra'u artinya sembahyanglah kamu sekadar yang kamu mampu, yang mudah untuk kamu. Alima an sayakunu minkum mardah. Kemudian Allah Taala memberi reason lagi. Kenapa? Kerana sebahagian daripada para sahabat ni susah untuk mereka ni sembahyang, untuk menjaga apa ni sembahyang malam dan sebagainya. Kenapa? Allah Taala kata alima, Allah Taala tahu, an sayakunu minkum mardah, ada kalangan kamu ni yang sakit nantinya. Jadi sakit, susahlah mereka ni nak sembahyang malam dan sebagainya. Wa akharuna yadribuna fil ardi, dan sebahagian daripada yang lain pula mereka ni berjalan di atas muka bumi. Allah Ta'ala gunakan perkataan yadribuna.
ialah untuk menunjukkan kepada kerana mereka ni daraba ni maknanya pukul di atas bumi, artinya bila mereka berjalan tu seolah-olahnya mereka menghentakkan kaki mereka ni di atas bumi. Jadi maknanya hentak itu jadi itu dikatakan yadribuna fil ardi. Jadi ada di kalangan kamu ni yang yadribuna fil ardi, mereka ni berjalan di atas muka bumi, ya bertaruna min fadlillah, yang dia berjalan untuk apa? Berjalan kerana untuk mencari rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada masa tu disebutkan itu ialah faqra'u ma tayassara min, Allah Taala sebut yabtaruna fadlan min Allah, yabtaruna min fadlillah, mereka itu mencari kurniaan Allah Subhanahu wa taala, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Jadi mereka pada masa itu sebahagian lagi berjalan juga. Berjalan apa? Untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk melaksanakan dakwah dan untuk melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengembangkan Islam. Jadi oleh kerana itulah maka ada di kalangan mereka yang pergi berniaga mungkinnya, yang pergi berjalan kerana mencari rezeki. Jadi daripada ayat ini daripada ayat ini para ulama mengatakan bahawa apa? Makna kalau seseorang itu berjalan di atas muka bumi ini kerana untuk mencari rezeki demi untuk kerana permintaan daripada Allah untuk menyara keluarganya dan sebagainya, dia juga akan mendapat pahalanya sebagaimana yang diiktiraf, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Dan seolah-olahnya Allah Taala menyamakan mereka ini seperti berjihad juga, berjalan kerana berjihad. Tetapi sebagaimana kita lihatlah kita di Nusantara ni, orang-orang yang datang daripada tanah Arab dan juga tanah India, tanah Yaman dan sebagainya dulu yang mula-mula membawa Islam kepada kita. Mereka ni datang dalam berniaga, membawa barang dagangan mereka, dan kemudian dalam masa yang sama mereka yang telah menyebarkan Islam kepada kita. Jadi kita tengok mereka telah mendapat kedua-dua ini, masya-Allah kan. Mendapat kedua-dua pahala mencari menyebarkan Islam, dan dalam masa yang sama mereka telah berniaga kan untuk mendapat keuntungan mendapat sedikit harta dan untuk memberi manfaat kepada Islam tentunya kan, dan juga untuk memberi manfaat kepada juga ke keluarga mereka kan, untuk menyara keluarga mereka. Jadi Allah Subhanahu taala sebut ini, Allah Taala tahu kan apa yang berlaku. Oleh kerana itu Allah Taala kata faqra'u ma tayassara min, maka oleh kerana itu bacalah kan. Jadi adalah orang mungkin ada orang katakan, macam mana di masjid tadi kan, yang sembahyang masjid kan saya sebutkan tadi kan, masjid kan. Tapi oleh kerana kebanyakan daripada ulama mengatakan ayat ini adalah madaniyah, maka masjid yang mana Nabi sembahyang tu yang pada akhir tu ialah apa? Iaitu di Masjid Nabi lah kan. Sebab di Madinah dah ada masjid kan. Gitu tetapi ada juga kalau yang kata di Mekah tu maknanya bersembahyang di Masjidil Haram lah, iaitu pada masa tu walaupun dipenuhi oleh berhala dan sebagainya, tapi Nabi memang melaksanakan sembahyang pada masa tu di tepi Kaabah tu kan, walaupun ada berhala pada masa itu, bukan menyembah berhala tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah Taala kata, tak habis lagi ayat ni kita ayat ni panjang. Jadi Allah Taala kata faqra'u ma tayassara minhu. Oleh kerana Allah Taala tahu, maka Allah Taala kata sembahyanglah mengikut kemudahan yang kamu ada, yang kamu mampu. Wa aqimus solah, dirikanlah solat. Wa atuz zakah wa aqridullah qardan hasana. Allah Ta'ala sebut tiga perkara di sini, iaitu yang pertama dirikanlah solat, yang kedua tunaikanlah zakat, dan kemudian berilah hutang kepada Allah. Seolah-olahnya kan bukan beri hutang, Allah Ta'ala memerlukan hutang kita, tapi apabila kita ni menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya apa? Itu artinya bahawa itu artinya kita ni kita telah membelanjakan harta di jalan Allah. Itu artinya kita telah memberi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'zama ajra. Jadi Allah Taala kata wa ma tuqaddimu, dan apa-apa yang kamu berikan untuk diri kamu. Jadi apa yang kita berikan untuk diri kita tu, kadang-kadang berikan harta, kadang-kadang berikan tenaga, kadang-kadang memberikan apa-apalah kan kepada Islam, kepada apa-apa untuk diri kita, ibadat untuk diri kita, dan juga untuk Islam tu apa-apa yang kita beri. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, apa-apa saja kebaikan yang kamu buat, tajiduhu indallahu wa khairan, kamu akan dapati pahalanya di sisi Allah. Allah Taala akan beri pahala. Allah tak akan sia-siakan apa yang ada tu, apa yang kamu lakukan. Wa a'zama ajra, dan Allah Ta'ala akan beri tu apa yang kamu dapati pada Allah tu lebih besar lagi. Allah Ta'ala gandakan kepada kita kan 10 kali, 700 kali, dan berganda-ganda yang kita tak mampu kira. Jadi seterusnya Allah Ta'ala kata, tapi akhirnya Allah Ta'ala kata wastaghfirullah,
dan hendaklah kamu istighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha ghafurur rahim. Kerana kemungkinan kita tidak banyak, ada perkara-perkara yang kita lalai, ada perkara-perkara yang kita tak dapat tunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Ta'ala menyuruh kita untuk beristighfar kepadanya. Jadi alhamdulillah kita telah menghabiskan surah Muzammil pada pagi ini, dan insya-Allah kita akan masuk pula selepas daripada ni surah Muddathir. Surah Al-Muddathir sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum daripada ni dalam pembukaan surah Muzammil, bahawa terdapat sedikit perbezaan di kalangan ulama lah. Adakah ayat yang kedua turun selepas daripada Iqra ni Muddathir ataupun Muzammil? Jadi banyak di kalangan sahabat, banyak di kalangan para ahli ulama tafsir mengatakan Al-Muddathir, tapi ada yang mengatakan Muzammil. Jadi apa pun pandangan ulama, kedua-duanya insya-Allah tidak jauh berbezanya, iaitu kedua-duanya yang surah Muddathir ini dimulakan dengan juga perkara yang sama, iaitu wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muddathir. Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Kedua-dua perkataannya adalah berasal daripada mutadaththir ataupun mutazammil. Asal perkataannya adalah mutadaththir. Mutadaththir ni ialah orang yang berselimut juga. Tapi mengikut bahasa Arabnya, oleh kerana mutadaththir ini agak berat disebut, maka diubah tak tu dibuang jadi muddathir. Diubah jadi muddathir. Jadi muddathir ni artinya orang berselimut, adalah seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi lah, secara khususnya dulunya, dan kemudian kepada kita sekarang lah pada hari ini, iaitu wahai orang yang berselimut. Ayat ini turunnya di Mekah, permulaannya turun di Mekah, dan semua ayat ini adalah turun di Mekah. Berbeza dengan Al-Muzammil, kita kata ada yang Madinah, ada yang Mekah. Jadi apakah perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini? Yang pertamanya, wahai orang yang berselimut. Erti yang berselimut itu, adakah dia tidur, adakah dia takut, adakah itu terdapat pelbagai pandangan ulama lah. Ada yang mengatakan bahawa Nabi ketakutan kerana melihat Jibril dan sebagainya, jadi dia pun nak berselimut. Jadi walau apa pun makna, tapi ertinya sini ialah wahai orang berselimut, ertinya wahai orang yang bersenang-senang, orang yang tidak mahu melakukan, tak tahu nak buat apa kan, nak buat apa untuk Islam dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini, wahai orang-orang yang berselimut. Apa Allah Ta'ala kata? Perintah datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah jangan kamu ni asyik berselimut, jangan kamu asyik ni tak tahu nak buat apa, asyik kamu ni berehat dan sebagainya. Kum, bangun. Bangun untuk apa? Bangun untuk fa'anzir, berilah peringatan. Jadi kalau di sana, ya ayyuhal muzammil qumil laila, bangunlah pada waktu malam untuk qiyam. Sekarang ni bangunlah untuk memberi peringatan. Jadi di sana adalah untuk diri sendiri, iaitu untuk ibadat, menguatkan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang muddathir adalah bangunlah untuk menyampaikan Islam ni. Jangan takut maknanya. Wahai orang berselimut, bangun untuk beri peringatan. Maknanya apa yang kamu dapat, apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kamu, jangan kamu diam, jangan kamu simpan untuk diri sendiri. Simpan untuk diri sendiri, hanya guna untuk diri sendiri. Tetapi Islam ini bukan hanya untuk kita sendiri. Islam ini adalah untuk semua manusia kan, untuk kita sampaikan. Jadi seterusnya, ayat yang seterusnya apa? Iaitu untuk apa? Apakah yang perlu kita beri peringatan? Apakah poin-poin dia? Apakah konten dia? Jadi konten yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini apa? Wa rabbaka fakabbir. Hanya Tuhan engkau hendaklah engkau fakabbir, hendaklah engkau besarkan. Maknanya tak boleh besarkan selain daripada Allah. Besarkan berhala tak boleh. Besarkan patung-patung tak boleh. Besarkan selain daripada Allah tak boleh. Hawa nafsu ke dan sebagainya tak boleh. Semua tu kena tolak tepi, mesti ditolak tepi. Yang hanya boleh dibesarkan hanyalah Allah Taala nombor satu. Allahu Akbar. Jadi wa rabbaka fakabbir. Kemudian yang ke seterusnya ayat yang keempat, wasiyabaka fatahhir. Baju kamu. Dalam terjemahannya ialah baju kamu hendaklah kamu sucikan. Ulama tafsir terdapat dua pandangan lah tentang perkara ini. Yang pertamanya, makna baju di sini adalah makna hakiki, dia kata. Tapi ada makna satu lagi yang ulama tafsir berikan, maknanya adalah makna majazi. Jadi kalau makna hakiki ialah hendaklah kamu bersihkan kamu ni daripada najis. Maknanya cara appearance kamu, penampilan kamu hendaklah kamu bersih. Sebagai orang Muslim hendaklah bersih. Itu pendapat yang pertama lah. Pendapat yang kedua, wasiyabaka artinya adalah diri kamu tu. Diri kamu hendaklah kamu bersihkan daripada segala kekotoran jahiliah dan sebagainya. Jadi itu adalah persiapan lah kita kata. Kita hendaklah bertugas, semua kita ni hendaklah bertugas untuk menyampaikan Islam. Tetapi dalam masa yang sama, untuk bekalan untuk diri kita,
untuk sebagai persiapan untuk diri kita, maka kita kena bersihkan diri kita. Poin dia, besarkan Allah. Cara dia ialah kita kena penampilan yang baik. Kena bersihkan daripada najis, kena bersihkan daripada sifat-sifat yang buruk. Jadi kemudian ayat yang kelima, warrujza fahjur. Rujza adalah maknanya maksiat juga. Warzujza ni makna perkara-perkara yang kotor. Pada asal makna rujza ni ialah azab. Tapi makna perkara yang orang tak suka. Jadi warzujza, perkara-perkara yang orang tak suka, hendaklah kamu wahjur. Fahjur. Fahjur ni itulah daripada hijrah lah kita kata. Hijrah ni makna apa? Meninggalkan selama-lamanya. Makna tak boleh lah, selama-lamanya tak boleh kita ada pada kita ni perkara-perkara yang tak elok. Sama ada maksiat dan juga seterusnya. Kemudian wala tamnun tastaksir. Dan janganlah kemudiannya sifat seterusnya yang mesti ada pada kita ni, yang sebelum kita nak menyampaikan Islam dan sebagainya kan, iaitu wala tamnun tastaksir. Janganlah nanti bila kamu memberi, tamnun tastaksir. Tastaksir ni ada dua makna. Yang pertama sekali ialah jangan kita ni inginkan dapat yang lebih banyak. Maknanya kita memberi untuk mendapat sesuatu. Jadi tastaksir itu makna yang pertama. Makna yang kedua daripada tastaksir ni iaitu merasai bahawa apa yang kita beri itu dah banyak. Jadi ada dua, iaitu janganlah kamu, Allah Ta'ala ajar Nabi SAW ni dan juga kepada kita semua, apabila kita memberi. Memberi ni apa? Memberi ni kemungkinan memberi bantuan, kemungkinan memberi duit, kemungkinan memberi benda-benda yang bukan fizikal, iaitu kemungkinan memberi dakwah, memberi usaha, memberi berusaha untuk memberi ilmu. Jangan kita rasakan apa yang kita beri itu banyak, ataupun jangan kita nak dengan pemberian kita tu kita nak balasan yang lebih banyak daripada apa yang kita beri. Kemudian ayat yang seterusnya ialah ayat yang ketujuh, wali rabbika fasbir. Allah Ta'ala kata wali rabbika, dan kerana Tuhan engkau hendaklah kamu bersabar. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala dah macam seolah-olahnya dah mention awal-awal lagi bahawa kerja untuk menyampaikan Islam ni, untuk inzar ni, memberi peringatan kepada manusia ni, dia adalah satu kerja yang berat. Bukan satu kerja yang mudah, dan kerja yang tak akan mendapat tentangan. Dia pasti akan mendapat tentangan. Oleh kerana itulah maka Allah Subhanahu Taala beri peringatan kepada Nabi, fasbir. Tapi fasbir ni, bersabarlah kamu ni, nanti bersabarlah bukan kerana lain. Bukan kerana nama, bukan kerana pangkat, bukan kerana apa-apa yang mendapat habuan apa-apa, tapi kerana li rabbika, hanya kerana Tuhan kau hendaklah kamu bersabar. Seterusnya, habis itu ayat part yang pertama daripada surah Muddassir, kita masuk kepada part yang kedua. Jadi ulama-ulama telah bahagikan bahawa ayat yang pertama, ayat yang turun dan yang dikatakan Muddassir turun, yang awal-awal Islam tu ialah daripada sini sampailah kepada ayat yang kita bacakan tadi, itu ayat yang ke-8. Seterusnya kita tengok sekarang ayat yang ke-9. Dalam ayat yang ke-9 ini, minta maaf sampai ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8 ini sekarang dia masuk pula kepada part yang kedua daripada surah Muddassir ini, iaitu apa? Turunnya kemudian sedikit selepas daripada itu, iaitu apabila Nabi SAW telah menyampaikan Islam, telah berdakwah secara terang-terangan. Bila berdakwah secara terang-terangan, berlakulah masalah, iaitu tentangan daripada orang-orang yang tak suka kepada Islam ni. Jadi apa yang berlaku? Allah Ta'ala pun sebut faiza nukira fin nakur, apabila telah dikata ditiup sangkakala. An-nakur tu maknanya ialah trompet yang ditiup oleh malaikat tu. Apabila telah ditiup sangkakala itu, dinamakan sangkakala dalam bahasa Melayu ataupun trompet itu, iaitu penandaan hari kiamat. Fazalika yauma izin yaumun asir. Hari itu adalah hari yang sangat sukar. Kenapa sukar? Kerana pada masa itu manusia akan ditanya, manusia akan menghadapi azab dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala namakan hari itu sebagai hari yang sangat-sangat sukar. Alal kafirin ghairu yasir. Kepada orang kafir lagilah dia bukan satu benda yang senang untuk menghadapi hari itu. Zarni. Jadi kemudian Allah Ta'ala gunakan perkataan seterusnya, itu zarni. Zarni ni artinya ialah tinggalkanlah aku. Maksud tinggalkanlah aku ni, biar aku uruskan. Kamu wahai Muhammad, teruskan dakwah kamu, teruskan kerja kamu, apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Sekarang ni masalah orang-orang yang menentang kamu ni, wahai Muhammad, biarkan aku uruskan. Jadi itu maksud zarni. Jadi Allah Ta'ala kata zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku uruskan orang-orang yang telah aku ciptakan wahida. Aku buat dia wahida. Wahida itu ada dua makna. Yang pertama maknanya wahida itu ialah satu, itu aku sendiri yang buatnya. Aku sendiri yang menciptakannya. Siapakah nya di sini? Nya ni yang dikatakan ialah Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Nama dia.
iaitu seorang panglima lah, seorang samsing, seorang penentang. Biasanya kita dengar ni Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Tapi ada lagi di kalangan mereka itu seorang yang bernama Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Dia ni penentang hebat Nabi. Dan dia ni orang yang sangat-sangat kaya. Dan dia ni seolah-olah macam ketua jugalah di kalangan penjahat-penjahat Mekah yang menentang Nabi SAW ni. Jadi berlaku satu peristiwa tu, iaitu apa? Iaitu mereka ni sekalinya bermusyawarat. Apabila Nabi Muhammad SAW dah menyampaikan Islam di Mekah ni, dah banyak ceramah di Mekah ni kan, lalu mereka pun berfikirlah, golongan-golongan ni bermusyawaratlah sama mereka. Konon-kononnya mereka pun carilah satu poin, satu perkataan. Apakah perkataan yang boleh dilabelkan kepada Muhammad ni, supaya orang ni benci pada dia, supaya orang ni takut pada dia. Jadi cara ni cara lama kan. Sampai sekarang cara ni masih wujud lagi kan, di mana orang ni melabelkan para da'i, orang bawa Islam dan sebagainya. Jadi mereka pun fikir apakah perkataan yang sesuai. Mula-mula mereka kata, okeylah kita gunakan syair, Muhammad ni penyair. Lalu ada orang kata tak sesuai. Kemudian ada kata, dia ni kahin ni maknanya ahli nujum. Orang kata tak. Lepas tu, dia ni adalah majnun, dia ni gila. Ada tak lagi. Jadi duk fikir macam itulah, mereka pun bermusyawarat. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam ayat ini tentang Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Dia kata apa kan? Jadi Allah Taala kata, dia ni zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan orang yang aku ciptakan secara sendirian, maknanya Allah Taala sendiri ciptakan dia. Ataupun pendapat yang kedua mengatakan Allah Taala ciptakan dia dulunya ketika dia ni dilahirkan, dia ni seorang-seorang diri. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Kemudian aku jadikan pada dia ni dapat harta yang banyak. Memang dia ni adalah orang yang paling banyak hartanya di Mekah. Kemudian tu wa banina syuhuda. Kemudian dia ada anak-anak yang syuhud. Syuhud ni makna wujud mana. Bukannya anak mati, tapi tak, anak tu memang ada depan dia. Anak dia dikatakan ialah 13 orang. Dan semua anak-anak dia ni ialah menjadi kepala-kepala syirik lah, kecuali 3 orang saja yang masuk Islam selepas daripada tu. Kemudian Allah Ta'ala kata wa mahattu lahu tamhida. Dan Allah Ta'ala mudahkan bagi dia untuk mendapat harta. Maknanya dia dapat harta dengan mudah, dia dapat kerja, dia dapat kuasa dengan mudah dan sebagainya. Kemudian summayat ma'wan azid, tak cukup lagi, dia nak lagi, dia tamak lagi, an azid, dia nak tambah lagi. Dah banyak harta, dah banyak anak, dia nak tambah lagi. Kumpulan dia, geng dia. Kalla, Allah Ta'ala kata kalla. Kalla ni artinya ialah sekali-kali tidak. Apa artinya sekali-kali tidak sini? Artinya ialah Allah Ta'ala tak akan beri lagi. Cukup dah, Allah Ta'ala dah beri banyak pada dia. Innahu kana li ayatina anida. Kenapa Allah Ta'ala tak nak beri pada dia? Kerana dia ni mendustai, dia ni menentang ayat-ayat kami. Sa'urhikuhu sa'uda. Allah Ta'ala kata, kami akan seksa dia dengan seksa yang sangat berat. Sa'uda ni asal maknanya sa'urhikuhu ni, kami akan beratkan dia dengan sa'uda. Sa'uda tu ialah yang meningkat naik. Jadi kalau kita lah dalam bahasa, dalam biasanya kalau kita ni nak menaiki bukit dan sebagainya, menaik ke atas kan, dia akan sesak nafas kan, dia akan susah kan. Jadi Allah Ta'ala gunakan perkataan tu untuk menunjukkan apa yang dikenakan kepada dia, iaitu dia akan merasai berat untuk naik. Jadi makna penyiksaan yang akan dikenakan, dia akan menyebabkan dia tu tercungak-cungak, menyusahkan, menyakitkan dia atas balasan yang telah dia buat. Jadi Allah Ta'ala kata stop, tak nak beri dah. Apakah terjadi selepas daripada itu? InsyaAllah kita jumpa lagi, InsyaAllah dalam muka surat 576 di dalam sesi yang seterusnya, insyaAllah. Jumpa lagi. Jadi jangan lupa untuk share, untuk subscribe, insyaAllah, untuk komen, dan apa saja, insyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita petunjuk untuk kita lebih dapat berjalan dengan lebih berpandukan kepada Al-Quran, insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.